Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk topik baru, masih dalam bab 3, tapi topik baru 3.2 iaitu bahasa penskripan pelayan. Kalau sebelum ni bahasa penskripan klien. Klien kita lah, kita tak, ni pelayan. Okey. Boleh baca sendiri yang ni. Okey, kalau teacher baca pun sama juga. Okey, kita tengok konsep pelayan. Okey, apabila kita pergi kat restoran, kita nak makan, restoran ke kedai mana-mana, kita makan, kita duduk lah. Okey, dek, mai nak order. Okey, jadi kita akan order. Okey, kata nasi putih 1, tom yum campur 1, telur dadah 1, I take obeng. Okey, jadi pelayan ni akan ambil order kita, betul? Okey, dia akan ambil order kita dan dia pergi hantar ke tukang masak untuk buat. Okey, dia akan memastikan tukang masak tu buat apa yang kita order. Okey, kemudian bila dah siap, dia akan ambil makanan kita tu dan serve dekat kita. Sama juga benda ni dengan apa yang kita nak buat ni. Okey, apa yang kita belajar, pelayan. Okey, jadi konsep pelanggan pelayan digunakan bagi menyokong komunikasi menerusi internet. Okey, model ini berasaskan pengagihan fungsi antara klien dan juga pelayan. Dia bila ada klien, mesti ada pelayan. Okey? Okey, klien ialah apa-apa mesin atau proses yang memohon servis yang spesifik daripada pelayan. Manakala pelayan ialah mesin atau proses yang memberi servis kepada klien. Okey? Proses klien dan pelayan ini boleh berlaku dalam satu sistem komputer yang sama atau dalam sistem komputer yang berbeza yang dihubungkan melalui rangkaian. Tapi apa yang awak tengah buat sekarang ni, yang kita akan belajar ni, dia lebih kepada offline. Kita nak guna lepas ni lebih kepada offline lah. Okey. Dalam persekitaran internet dan rangkaian, pelayan web akan bertindak sebagai klien web, manakala pelayan web bertindak sebagai pelayan. Okey. Bahasa yang kita akan guna, okey, sama juga JavaScript, PHP, okey, CSS, benda yang sama ni semua ni. Okey. Kemudian apa yang kita tengok, pelayan ni biasanya dia guna dekat papan pesanan, buku pelawat. Okey, ada borang yang kita kena masuk dan kena paparkan. Itu biasanya pelayan guna. Okey, satu lagi, ada setengah penskripan klien dia bergantung kepada pelayar. Okey, browser. Dia tak perlu pun pelayan. Tapi akan ada satu masa pelayar tu tak support dia. Maka dia memerlukan pelayan. Jadi secara kita fikir secara logik, kalau ada klien mesti ada pelayan. Itulah yang terbaik. Boleh kita nak klien saja, tapi akan ada masalah yang berlaku. Kalau ada klien mesti ada pelayan. Okey, pelayan ni kita tak nampak. Okey, kita tak nampak. Kita sebagai user yang guna, orang yang user nak guna, dia tak nampak pelayan ni buat coding dekat mana. Okey? Boleh. Okey, awak fahamkan dia punya basic saja, tak perlu detail. Kalau tanya teacher detail sangat pun, teacher pun tak pandai mana. Teacher tahu buat coding je. Okey? Okey. Kemudian okey, aktiviti satu ni biarkan. Okey, kita nak start dengan coding untuk bahasa penskripan pelayan. Okey. Sekarang ni kita kita mulakan dulu dengan penghasilan dan penyimpanan data dalam file teks. Okey. Kalau kita buat apa-apa coding PHP, kalau pernah belajar dulu masa tingkatan 3 PHP kan. Okey. Kita type coding ni. Okey, coding ni kita type. Okey, sekejap. Kita type coding ni secara basic. Dalam HTML pun sama. Kita type. Okey, akan keluar selamat datang. Okey, kalau kita tak nak buat PHP ni dalam HTML, kita tak nak buat PHP dalam HTML, kita buat paragraph. Betul? Tu kita buat body dulu. Body dah ada. Okay, kita buat paragraph atau kita tutup paragraph. Okey, kat sini kita buat selamat datang. Yang ni kita bubuh sini. Dalam HTML lah maksud teacher. Okey, sama je akan keluar. Tapi ini dalam PHP. Okey, PHP ni dia
lain sikit PHP ni. Okey, PHP ni kalau awak tengok dekat dalam buku Jom Coding tu ada, kalau awak ada guna lah. Okey, kalau ada guna. Okey, jadi dekat sini kita awak ni dah start nak buat projek. Jadi awak kena tahu satu-satu cara link ataupun format untuk buat projek awak ni. Okey, mula-mula sekali mencipta dan membuka file teks. Okey, sebelum sebarang operasi terhadap file teks dilaksanakan, file teks tersebut mestilah dibuka terlebih dahulu. Berikut merupakan sinteks untuk mencipta atau membuka file teks. Okey, kalau kita nak buka, kita panggil fopen. Nak tutup, kita panggil fclose. Dia ada cara penerangan dia dekat sini. Okey, ini adalah sinteks untuk awak membuka satu file log masuk dalam txt. Txt ni bermaksud dalam notepad. Okey, dalam notepad. Okey, tengok kat situ. F merujuk kepada pemboleh ubah. Okey, apabila kita guna PHP, pemboleh ubah dia adalah tanda $sign. $sign $sign F. $sign F ni adalah kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Ni nama pemboleh ubah lah. Dia tak ada nak istighar. Jadi bila dalam PHP, di mana-mana saja awak kena bubuh $sign F. PHP ni dia tak ada nak kita nak istighar ke atas dulu ke gapo. Dok. Dia kena terus guna. Okey, F open, kita nak buka. Buka apa? Kita akan buka satu file notepad. Notepad biasa bukan notepad plus. Ni notepad plus ni. Ni notepad plus. Kalau notepad biasa awak type je notepad. Ni notepad biasa. Ni notepad biasa, yang kat belakang ni adalah notepad plus. Okey, boleh. Okey. Lepas tu kita nak guna function W. Okey. Jadi dekat sini, ini adalah mod capaian dan penerangan untuk kita membuat capaian bagi file teks. Okey. Kalau mod W, file dibuka hanya untuk ditulis sahaja. Okey. Kalau R, file dibuka hanya untuk dibaca sahaja. A untuk dibuka dan ditulis adalah sampai bawah. Ini mod capaian dia. Okey, mod capaian untuk mencipta membuka file teks. Okey. Jadi dekat sini tadi dia terang kat sini kan. Okey, kita akan create maknanya PHP ni akan create automatic satu file notepad dengan nama log masuk. Okey. Jadi sekarang ni ni langkah dia awak kena buat. Okey. Kita sekarang nak guna PHP. Okey. Jadi sekarang ni dekat sini teacher dah siap type dah. Okey, file PHP. Okey, kat sini. Okey, katakanlah teacher ubah sikit dekat sini. Okey, teacher ubah sikit. Okey, ni file PHP lah ni. Okey, ataupun teacher buat new file lah, senang. New file. Okey, ni hot teacher type. Ni arahan dekat dalam buku teks ni. Arahan yang ni dah. Ni arahan awak ni. Okey. Jadi teacher type. Mula-mula awak type, dia akan jadi hitam macam ni. Sebab dia tak tahu file ni adalah file apa. Okey, sekarang kita dah siap. Bila kita dah siap, kita nak save. File, save. Okey. Sekarang apabila dia dalam PHP, okey, apa yang awak kena buat? Awak kena pergi dekat awak punya ni. Okey, open file awak ni, disk komputer awak ni. Awak kena buka C. Okey, nampak? Awak kena buka C, awak cari XAMPP. Okey, double klik dekat XAMPP. Okey. Kemudian pergi dekat htdocs. Okey. Lepas pergi ke htdocs, pergi dekat dashboard.
Okey. Jadi, teacher dah siap create bab 3. Okey, awak boleh create satu folder bab 3 di sini. Okey, ni latihan ada teacher dah buat lah. Okey. Jadi, dia duduk di C, dalam XAMPP, dalam htdocs, dalam dashboard. Okey, dalam dashboard tu, awak create pula satu. Cara nak create, awak klik kanan, new, create lah folder. Okey, contoh folder ni gapo? Teacher buat bab 3. Awak nak buat nama Nazirah pun boleh juga. Sebab awak jangan panjang-panjang deh. Jirah. Okey. Awak jangan panjang-panjang sebab kita nak panggil benda tu balik. Okey, boleh? Contoh macam ni lah maksud teacher. Okey. Kalau tak si awak delete balik. Okey. Okey, jadi sekarang ni katakan awak dah siap buat. Okey, dah siap buat ni. Okey, ni dah siap buat. Kita nak save. Okey, nak save. Bila nak save, awak pergi semula dekat C awak ni. Cari XAMPP. Pergi kepada htdocs. Pergi kepada dashboard. Pergi kepada folder awak bab 3 ni. Okey, awak buat nama apa? Tadi teacher buat contoh 2 deh. Okey, teacher buat nama panjang. Contoh 2. Okey. Awak save as start ni awak buat PHP. PHP. Baru awak save. Okey, baru awak save dah. Okey, dia akan ada PHP kat belakang ni. Ataupun okey, ataupun awak pergi kat sini. Okey, dia nama tag file kan. Awak pergi kat sini, awak terus type .php. Okey. Awak save. Okey. Secara automatik nampak daripada yang hitam tadi, dia akan jadi ada hijau-hijau ni. Okey, kita tengok folder kita tadi ada tak? Bab 3. Okey, nampak tak? Contoh 2. PHP. Okey. Jadi sekarang XAMPP ni semua awak kena tutup. Okey, teacher dah buka tadi. Okey. Dah siap, bila awak dah siap buat, awak nak run macam mana? Okey, contoh kena awak run macam ni kan. Dia tak boleh run macam tu. Okey, dia tak boleh run. Okey, apa yang awak kena buat? Awak kena buka XAMPP. Okey, XAMPP control panel ni. Awak klik start dekat Apache ni. MySQL tak payah lagi sebab kita tak guna lagi, kita pakai Apache. Okey, lepas tu awak klik dekat admin. Okey. Okey, nampak tak? Localhost dashboard. Okey, jadi sekarang dekat dashboard ni awak cari. Okey, awak cari. Sekarang ni nampak tak? Dashboard bab 3. Okey. Nampak tak bab 3 ni? Lepas dashboard bab 3. Okey. Jadi awak kena tulis kat sini bab 3. Nama folder awak ni bab 3 ni. Bab 3. Okey, dash. Kita nak panggil yang mana? Ni. Contoh 2. Kena sebutir sama. Contoh 2 titik PHP. Okey, awak tengok Okey. Jadi dekat sini tadi, teacher tak nak run lagi kat situ. Nampak kat sini? Kat sini tadi dia suruh buat fopen. Okey, dia kata okey, mu tolong buka fopen. Open ni dia suruh buka. Dia suruh create satu file nama dia logmasuk.txt dengan mod W. Okey, apa yang kita nak write dekat situ? Apa yang kita nak write dekat dalam ni nama file nama file .txt nama file. Apa yang kita nak write kat situ? Selamat datang. Okey, dah siap, kita tutup file close. Okey, sekarang kita tengok. Ni kita buat tadi kan. Okey, kita pun enter. Okey. Kita pun enter. Kenapa tak keluar dekat sini? Okey, sekarang kita tengok dekat file kita tadi. Bab 3. Okey, sekarang nampak tak? Arahan kita suruh dia buka satu file logmasuk.txt
txt. Nampak? Nama serupa kan? Log masuk. Okey. Dia create sendiri automatic. Memanglah dia tak keluar paparan dekat situ. Sebab tak ada arahan untuk kita keluarkan paparan dekat dashboard sini. Tak ada arahan. Jadi, apa yang ada dekat log masuk, kita pun double klik. Okey, nampak tak? Dekat log masuk, dia kata tulis selamat datang. F right. Selamat datang. So, tulis selamat datang dekat log masuk. Kita tak ada buat kan? Dia ada automatic, ada sendiri dia ni. Folder ni. Okey, folder pula. Sorry, file txt ni. Okey, text document ni ada sendiri dia selepas kita arahkan macam ni. Okey, apa yang dia suruh buat dekat situ? Selamat datang. Okey, lepas tu kita tutup lah. Okey, settle. Untuk contoh 2. Okey. Kemudian awak tengok pula okey, awak tengok dekat aktiviti 2. Okey. Okey, awak kena buat Awak kena buat, barulah awak nampak contoh tu. Okey, kemudian awak tengok dekat aktiviti 2. Dekat aktiviti 2 ni dia suruh kita create satu dokumen HTML. Okey, macam Rajah ni. Okey, awak jangan pusing. Allah teacher kita tak kerti. Jangan pusing. Dia dah bagi dah dekat sini. Okey, dia dah bagi dekat sini coding dia. Cuma kat coding kat sini, dia tambah date. Okey, dia tambah date, sedangkan kat sini dia nak nama je. Awak modify lah. Okey, modify balik. Coding ni sebenarnya kita tak kerti nak create pun tak apa, asalkan kita tahu A untuk apa, B untuk apa, C untuk apa. Boleh? Okey, jadi dekat sini dia suruh buat satu paparan, selamat datang ke Sekolah Menengah Bestari Jaya. Masukkan nama, kita kena masuk nama, masuk. Bila awak klik dekat masuk ni, sepatutnya akan keluar dekat notepad awak tu nama sahaja. Kalau coding yang ada dekat sini, dia dah siap masuk nama pengguna, date, tarikh. Okey. Jadi macam mana awak nak buat untuk masuk nama saja? Fikirkan. Boleh. Okey, teacher nak awak benda tu lah. Okey, buat benda tu. Okey, teacher dah siap buat. Okey, dah siap buat aktiviti 2 ni untuk awak. Okey. Okey, bla-bla tu cerita sekali. Sekarang ni aktiviti 2 untuk title. Okey. Banyaklah teacher buka ni. Okey, aktiviti 2. Dah. aktiviti 2. Okey. Okey. Sekarang ni aktiviti 2. Okey, ni aktiviti 2. Berdasarkan yang ni. Okey, berdasarkan yang ni. Okey. Tengok dekat sini. Title aktiviti 2 adalah untuk keluarkan dekat sini. Nampak tak aktiviti 2? Okey. Ni title untuk keluar kat sini. Okey. Selamat datang duduk di dalam body. Okey. Ni selamat datang body. H1. H1 ni dia boleh H1 sampai H6. H1 ni besar mana, H2 besar mana, awak boleh try ni. H1, H2, H3 sampai H6. Ni belajar masa form 1. Okey. Jadi selamat datang H1 dia keluar kat sini. Okey, ke sekolah SMK Kota dekat sini. Okey. Kemudian apabila kita nak masukkan nama. Okey, sekarang ni form method. Okey, kita nak gerakkan dia kepada pelayan. Okey, pelayan kita ni kita nak masukkan dia ni. Nak suruh dia ni bergerak ni. Okey, masukkan nama. Jadi, masukkan nama anda adalah daripada form method P ni, paragraf ni. Okey, masukkan nama anda. Kat sini. Okey, dah. Okey. Kemudian, di sebelah masukkan nama anda ni, ada satu coding, kita panggil coding text box dia. Text. Okey, untuk buat besar ni, dia kata kita kena tulis input type dia adalah text. Yang kita akan masuk dekat dalam kotak ni nanti adalah text. Nama pemboleh ubah dia adalah nama pengguna. Okey, name dia. Name kat sini, nama pemboleh ubah kita akan bawa dia adalah nama pengguna. Okey, dia punya jenis dia adalah text. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak create satu button. Okey, button submit. Okey.
Nama dia button submit. Submit ni maksud kita nak post hantar. Okey, dia macam-macam. Okey. Dia ada submit, dia ada papa ke? Teacher pun tak ingat. Okey. Kemudian name dia ni submit. Name dekat sini adalah submit. Value ni kita buat masuk, kita boleh tukar. Enter. Kita boleh enter kat sini. Value ni kita boleh tukar. Teacher tak save, sorry. Okey. Okey, nampak? Value ni kita boleh tukar nama apa pun. Tak apa. Cumanya dekat sini submit. Name ni untuk kita bawa. Kita boleh ubah dia, kita nak guna dengan nama submit. Okey. Jadi kita kena masuk kat sini. Ini hanya paparan. Dekat sini akan ada coding PHP. Okey, akan ada coding PHP. Apa yang berlaku dekat sini? Okey. Dia kata jika if ESET, ini adalah coding command yang awak kena guna. Hafal je lah. Teacher kena ESET ni gapo? Teacher pun tak tahu. Hafal je coding ni. Okey. Jadi ESET ni untuk kita submit, post. Kita nak post barang dekat dalam kita menggunakan butang submit ni. Butang submit ni. Okey. Apa yang kita nak dalam bila kita klik je butang submit tu, butang enter tu, apa yang akan berlaku? Okey. Kita akan buka satu folder nama log masuk. Okey, folder nama log masuk. Dengan mod A. Mod A tahu, tengok balik. Mod A ni untuk buat gapo? Mod A. Fail dibuka untuk ditulis sahaja. Okey, ni mod A. Okey, kemudian apa lagi kita nak paparkan? Kita nak tulis apa yang kita nak? Nama pengguna. Okey kan, dia masuk nama pengguna ni kan kat sini kan? Dia akan masuk nama pengguna. Ini aktiviti 1 aktiviti 1 ke? Oh sorry. Aktiviti 2 yang awak kena buat. Okey, nak masukkan nama pengguna sahaja. Okey, untuk yang coding yang teacher buat ni, ikut dia ni ada tarikh. Okey, maknanya kita ada paparan nama pengguna. Okey, tarikh, log. Okey, log ni bermaksud kita nak gabungkan nama dengan tarikh. Okey, nama dengan tarikh. Okey, nama ni nama lah daripada yang awak masuk daripada sini. Tarikh ni, ni dia punya apa dia? Format untuk bubuh tarikh. DMY. Ni date, ni month, ni year. H ni kejap kita tengok kat sini. Okey. Dia ada penerangan kat sini, awak boleh tengok. H memberikan nilai masa. Okey, hour. I memberikan nilai masa dalam minit. A memberikan nilai masa dalam huruf kecil sama ada AM ataupun PM. Ni kan. Ni tadi. H, I, A. Okey. Lepas tu time. Log sama dengan nama, titik. Titik ni untuk awak sambung. Faham? Nama ni awak panggil pun boleh ubah nama yang ni. Titik ni awak panggil ni kita nak buat sama dengan ni. Bukan. Titik 2 bertindih. Kemudian titik lagi kita nak panggil tarikh yang ni. Untuk gabungkan dia. Okey, F right. F right log. Bermaksud kita akan tambah lagi, kita akan tulis. Untuk kita tulis, lepas tu kita close. Okey. Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Okey. Jadi folder yang dekat sini tadi, teacher nak kena delete ni log masuk ni, teacher takut tertukar dengan kita nak buat baru ni kan. Okey, teacher delete dah. Okey. Sekarang ni teacher masukkan nama. Teacher masuk nama Azah. Azah. Okey, teacher pun enter. Okey. Mana ni tak ada kat sini. Okey, nampak tak dekat sini tadi teacher dah delete, ada log masuk berdasarkan dekat sini. Dia suruh create satu file txt, nama dia log masuk, M huruf besar. Tadi M huruf kecil kan? Okey, log masuk. Okey, sekarang ni apa yang ada dekat log masuk? Kita pun buka. Okey, kita pun buka dekat log masuk. Okey, nampak?
ada azah 20 hari bulan 6, tarikh 5.34 pagi. Tarikh ni bukan tarikh kita ni, tarikh standardized, tarikh denuh, US denuh. Okey. Lepas tu katakanlah kita masuk lagi nama Zara, contoh. Okey, kat sini kan. Macam mana kita nak refresh Okey, kita nak refresh. Okey, nampak tak ada Zara pula yang kedua. Okey, boleh. Jadi, kalau awak tak nak masuk date, apa yang awak kena buat? Teacher dah ajar tadi kan? Cuba tengok dan buat. Kalau awak tak buat, awak tak nampak. Okey, itu untuk aktiviti 2 dan coding Rajah 3.2.6. Okey, kerja awak, bela-bela awak buat yang teacher siapkan latihan pengukuhan tu. Teacher nak awak buat projek 1 muka surat 233 membangunkan laman web. Okey, dia dah ajar dah cara dia. Jadi awak ikut, fahamkan, buat satu-satu. Ni kerja awak, projek 1 muka surat 233. Okey, jadi teacher dah terang dengan dengan panjang lebar. Teacher harap awak faham dan cuba buat. Okey, ada antara kawan-kawan awak yang tak hantar lagi latihan dulu. Okey, jadi awak kena buat dan hantar. Okey, jadi bila awak tak buat dan tak hantar, tak adalah markah awak. Jadi kuranglah markah PBD awak. Okey, boleh. Jadi itu saja untuk topik bahasa penskripan pelayan part 1. Setelah kita habis bahasa penskripan klien sampai part 10, okey, kita masuk part 1 pula untuk pelayan. Okey, teacher harap awak faham, dan kalau ada yang masalah boleh PM teacher. Okey, itu saja. Assalamualaikum.